Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tajuk Al-Jihalah di Al-Rawi. Dan orang yang dan ini adalah nama ahli kumpulan kami. Ini adalah nama ahli kumpulan kami, iaitu Muhammad Taufik, saya, Imam Anas dan Muhammad Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Muhammad Zukri. Nombor metrik di 20112701. Majhul al-ain. Dari sudut bahasa, perkataan majhul berasal dari perkataan al-jahalah yang bermaksud kejahilan atau tiada pengetahuan mengenainya. Jadi perkataan majhul adalah sesuatu atau seseorang yang tidak dikenali atau tidak diketahui. Dari sudut istilah, ia adalah mana-mana hadis yang pada sanadnya terdapat periwayat yang tidak dikenali langsung walau namanya, atau namanya diketahui tetapi keadaan periwayat tersebut tidak diketahui. Seterusnya, majhul ain ini ia merujuk kepada periwayat yang namanya disebutkan dalam sanad dan didapati tidak ada periwayat lain yang meriwayatkan dari dia kecuali seorang sahaja. Status hadis ini adalah dhaif kecuali jika hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad lain yang lebih baik nilai sanadnya, maka ia boleh dinaik taraf ke martabat hasan li ghairihi. Seterusnya, majhul al-ain ini samar orangnya, iaitu seorang rawi yang tidak punya murid yang meriwayatkan darinya kecuali satu saja, dan tidak ada seorang pun yang memujinya dan tidak juga mencelanya. Contohnya, jika dalam sanad anda menemukan nama Abdullah bin Abi Sa'id al-Bashri, dia tidak punya guru kecuali Al-Hasan al-Bashri dan tidak punya murid kecuali Yazid bin Harun, maka Ibnu Abi Hatim mengatakan dia majhul, yakni majhul ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Anas bin Irwan. Nombor metrik saya di 20313134. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang majhul al-hal. Majhul al-hal ialah seorang perawi yang meriwayatkan hadis kepada dua orang atau lebih, namun tidak diistihadkan oleh para pakar jar dan ta'dil. Majhul hal juga dikenali dengan sebutan al-mastur, yang tertutup ataupun terhalang. Mayoritas ulama berpendapat bahawa riwayat hadis dari seorang yang majhul hal adalah tidak diterima kerana keadaan perawi yang belum teridentifikasi secara jelas. Seterusnya, majhul hal samar keadaannya, iaitu seorang rawi yang mempunyai murid lebih daripada satu, tetapi tidak ada yang mentakdilkannya ataupun menjarnya dari ulama yang adil. Majhul hal diistilahkan juga dengan mastur, jadi orangnya dikenal tapi keadaan baik buruknya belum diketahui. Contoh yang terdapat daripada majhul hal ini ialah Abdullah al-Hanafi, iaitu teman Anas bin Malik, meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Dia memiliki murid Al-Aqtar bin Ijlan dan Ubaidullah bin Samitah, juga Abdullah bin Samit. Berkata Ibnu Hajar, keadaannya tidak diketahui, iaitu majhul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik bin nombor metrik saya di 20313132. Saya akan membentangkan slide tentang hadis mubham. Definisi hadis mubham, Imam Al-Baiquni membuat satu definisi tentang hadis mubham.
Di dalam hadisnya wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam. Maksudnya hadis mubaham ialah hadis yang ada di dalamnya sanad perawi yang tidak diberi nama. Dan selain itu, berdasarkan kata-kata Imam Al-Baiquni tentang hadis mubaham, hadis mubaham adalah hadis yang terdapat perawi yang tidak disebut atau diketahui namanya. Seterusnya, jenis-jenis hadis mubaham. Jenis-jenis hadis mubaham ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama mubaham di dalam sanad. Contohnya Handasani Sufyan an rajulin. Maksudnya berkata kepada Sufyan daripada seorang lelaki. Yang kedua adalah mubaham di dalam matan. Contohnya anna amra'atan sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an usliha min mahid. Maksudnya seorang wanita telah bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mandinya daripada haid. Yang diriwayatkan Al-Bukhari. Mubaham dalam sanad ini mengatakan bahawa seorang lelaki yang bertemu kepada Sufyan dengan menyampaikan sebuah hadis tidak disebut namanya. Manakala mubaham dalam matan pula tidak memberitahu wanita yang berjumpa kepada Nabi bertanyakan tentang mandi daripada haid. Seterusnya, hukum hadis mubham. Hukum hadis mubham pada sanad adalah dhaif kerana tiada jalur yang menyebut dengan jelas nama perawi atau disembunyikan. Manakala mubham pada matan, ia tidak memberi mudarat hukum hadis, sama ada ia sahih atau dhaifnya. Faedah hadis mubham ada dua, iaitu hadis mubham. Yang pertama, hadis mubham pada sanad pada asalnya tidak diterima sehingga mengetahui nama perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang kedua, sekiranya perawi yang tidak dikenali di kalangan sahabat Nabi SAW, maka hadisnya adalah adil dan thiqah tanpa persaksian Allah dalam Al-Quran. Syukran daripada saya.